Apa yang kita pelajari semasa menunaikan fardu haji? Kita belajar tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu Maha berkuasa. Allah itulah yang telah menciptakan kita. Dan kita hanyalah hamba-Nya yang kerdil, hamba yang hina, hamba yang fakir, hamba yang tidak berilmu. Allah itu Maha besar. Alhamdulillah, bertemu kembali dalam siri Mukadimah. Hari ini saya akan memperkatakan tentang ibadat haji, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang pergi menunaikan fardu haji biasanya merupakan suatu kebanggaan kepada ahli keluarga. Majlis-majlis yang diadakan seperti kenduri, doa selamat, dan apabila kita dikunjungi oleh tetamu-tetamu kita, mereka akan berpeluk dengan kita dan mereka akan mengucapkan semoga mendapat haji yang mabrur. Di samping itu juga biasanya mereka akan bersalam dengan kita dan dalam salam tersebut berisilah sesuatu belanja untuk kita berbelanja di Mekah. Tuan-tuan dan puan-puan, yang sebenarnya salah satu cabaran yang utama dalam kita menunaikan fardu haji ialah tentang apakah yang perlu kita lakukan di sana. Ramai orang belajar tentang rukun haji, tentang wajib haji. Tetapi apabila sampai di Mekah ataupun Madinah, mereka terpinga-pinga. Apakah yang perlu dilakukan? Dan akhirnya, banyak ataupun ramai orang berakhir dengan berehat-rehat di hotel. Tuan-tuan dan puan-puan, salah satu doa yang sangat-sangat saya minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ya Tuanku, aku nak pergi menunaikan fardu haji ini semata-mata kerana-Mu, ya Allah, semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Ya Allah, kau bantulah aku, ya Allah. Ya Allah, tutupkanlah pintu hatiku daripada pergi shopping, ya Allah. Ya Allah, tutupkanlah pintu hati isteriku daripada shopping, ya Allah. Ya Allah, tutupkanlah pintu hati adikku dan kakakku, ya Allah. Kami pergi ke sana semata-mata kerana nak beramal ibadat, ya Allah. Ramai orang ketawa bila saya pun ceritakan tentang doa yang saya baca. Tetapi yang sebenarnya, apa yang merisaukan saya ialah apabila orang Malaysia pergi menunaikan fardu haji, mereka umpama seperti seorang saudagar. Orang bagi hadiah keuangan kepada kita dan kita akan terfikir-fikir di sana. Ini mak teh, pak teh belum beli lagi. Ini orang ni bagi 200 kat kita. Orang ni bagi RM10. Orang ni bagi RM50. Dan kita bagi hadiah itu mengikut nilai orang yang memberikan sedekah ataupun hadiah kepada kita. Dan apa yang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, ini yang saya nak ceritakan. Biasanya orang pergi shopping ini pada ketika selepas waktu subuh. Katalah pukul 9 pagi, mereka akan pergi berjalan-jalan daripada satu kedai ke satu kedai. Dan apabila sampai masanya dalam pukul 11.30, pukul 12.30, akan orang berkatalah, sebab masa panjang, dah cukup hari ni, kita balik berehat di hotel dulu, nak solat zuhur. Dan apabila sampai di hotel, adalah orang yang akan berkata, kita skip solat zuhur, kita solat saja di hotel, kita pergi solat di Masjidil Haram pada waktu asar. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkanlah, kita di Malaysia, kita adalah manusia yang paling sibuk. Kadang-kadang kita tak boleh nak solat zuhur berjemaah kerana bos kita meeting sampai pukul 2 petang, sampai 3 petang. Kita solat waktu zuhur di akhir waktu. Kerana kita manusia yang sibuk. Tetapi apabila kita berada di Masjidil Haram, siapakah yang menentukan kita sibuk ataupun tidak sibuk? Kita sendiri yang menentukan kita sibuk. Tetapi solat di Masjidil Haram 100,000 kali. Tetapi solat di hotel 1 kali, sama di Malaysia. Alangkah bodohnya kalau kita memilih untuk solat di hotel dan kita meninggalkan pahala ataupun nilai solat di Masjidil Haram yang 100,000 kali tersebut. Dan inilah yang perlu ditekankan kepada seluruh jemaah haji yang bakal ataupun yang sedang menunaikan fardu haji di Mekah ataupun di Madinah. Tuan-tuan dan puan-puan, perkara-perkara seumpama ini merupakan satu perkara yang perlu kita tekankan kepada jemaah haji. Dan kerana Allah itu maha besar, ya Allah, kita sepatutnya apabila berada di sana, kita tumpukan sepenuh perhatian kita untuk menunaikan fardu haji ataupun menunaikan amal ibadat. Bukan saya kata tak boleh shopping, bukan saya kata tak boleh nak melakukan perkara-perkara lain, tetapi janganlah apa yang kita lakukan itu mengganggu amal ibadat kita yang khusus. Misalnya kita solat ataupun kita membaca Quran ataupun kita mengganggu diri kita ini dengan melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang berkata kepada saya pernah bertanya pada orang, kalau kita pergi haji, solat subuh, pukul berapa patut kita pergi? Alah, relax lah, pukul 4.30 dah okey, sempat lagi solat.
Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi pukul 4.30 pagi, apa yang kita dapat adalah tempat pada pukul 4.30 pagi. Mungkin kita berada di luar daripada Masjidil Haram. Kalau kita bangun pada tengah malam pukul 1.30, pukul 2 pagi, kita bertolak pergi ke Masjidil Haram pada pukul 2 pagi, insya-Allah kita akan dapat tempat di depan Kaabah. Kita akan dapat di saf yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Kalau kita nak pergi menunaikan pada haji, mesti tanam dalam diri kita bahawa kita nak yang terbaik. Yang terbaik di sisi Allah. Apa yang terbaik bagi orang jahil macam saya ni? Saf pertama lebih baik daripada saf yang kedua. Saf nombor 2 lebih baik daripada saf nombor 10. Saf nombor 10 lebih baik daripada saf nombor 50. Saf nombor 50 di dataran lebih baik daripada duduk tingkat 2. Ini yang saya rasakan pada diri saya. Saya nak yang terbaik, saya nak kejar yang terbaik, dan kita minta doa pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, bila aku pergi ke sana, bila aku pergi menunaikan fardu haji, aku nak yang terbaik, ya Allah, aku nak yang terbaik di sisimu, ya Allah, berikanlah perasaan cinta aku pada Masjidil Haram, jangan kau lalaikan aku, ya Allah, jangan kau buntukan fikiranku, ya Allah, jangan aku pergi, aku tak nak berehat-rehat, aku bukan nak bersantai-santai, aku nak pergi semata-mata kerana-Mu, ya Allah, semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, doa-doa inilah yang dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa inilah yang akan menentukan apa yang kita lakukan di sana. Kita semua manusia ini, kita belajar, kita diberi ilmu dan kita diajar dengan rukun dan wajib haji. Tetapi apabila sampai ketikanya, manusia akan lalai. Manusia berada dalam keadaan yang suka untuk berehat-rehat. Manusia suka duduk bersantai-santai. Manusia suka tidur. Di sana ada orang berkata kepada saya, relax sikit je. Kita jangan terlampau agresif sangat. Nanti masa kita menunaikan fardu haji nanti, haji betul nanti, kita dah sakit, kita jadi tak sihat. Tetapi hakikat yang sebenarnya, apabila sudah selesai menunaikan fardu haji yang wajib itu, mereka masih mengamalkan perkara yang sama. Sebab mereka tidak percaya tentang kebesaran Allah, tentang kekuasaan Allah. Allah itu maha berkuasa, Allah itu maha pengasih. Kalau kita betul-betul nak buatkan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah jaga kesihatan kita. Insya-Allah Allah jaga segala-galanya. Dan Allah akan pandu kita, Allah akan bantu kita. Insya-Allah kita berjumpa lagi selepas ini. Haji, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, memang menjadi kebiasaan adat orang Malaysia, orang Melayu kita, apabila orang pergi menunaikan fardu haji dan apabila mereka kembali ke tanah air, mereka akan datang berziarah di rumah kita. Saya perhatikan kebanyakan mereka suka sangat bertanya. Tambah-tambah lagi macam saya ni orang biasa-biasa. Saya bukannya ustaz, saya bukannya alim ulama, saya ni orang biasa-biasa, profesor perakaunan, orang jahil. Ramai kawan-kawan saya datang ke rumah saya bertanya saya, "Mem, okey tak haji? Seronok kat sana? Ada tak benda yang pelik-pelik?" Dia orang suka sangat dengar cerita pelik-pelik apabila kita pergi menunaikan fardu haji. Dan kita pun biasa mendengar cerita yang macam-macam cerita. Orang tak nampak Kaabah, orang sesat di Arafah, orang sesat di Muzdalifah. Bagaimana orang yang sakit dekat sana, demam kat sana, batuk kat sana. Kesemuanya menceritakan tentang kesusahan, tentang cabaran. Dan perkara biasa bila kita mendengar cerita orang sedang tawaf jatuh, orang tua jatuh, tiba-tiba ada seorang yang orang besar, badan besar datang menyelamatkan, angkat orang tua tersebut, dan orang tua tersebut nak bersalam, orang tu sudah tak ada. Orang akan berkata, itu wali Allah, itu malaikat. Semasa kita nak melontar, orang bersesak-sesak jatuh, tiba-tiba ada orang memberikan pertolongan kepada kita. Kalau tidak, kerana dia dikatakan bahawa mungkin kita mati. Dan orang kata, siapa nak tolong kita di Mekah dengan Madinah orang ramai ni? Kalau bukan wali Allah, bukan malaikat. Dan ada orang bila nak cium Hajar Aswad bersesak-sesak, ini depan mata saya sendiri, ada orang besar datang tarik membantu dia. Kalau tidak, dia dalam keadaan terpekik, tersepit di dalam ramai orang. Dan saya tahu bila dia balik bercerita kepada di kampung halaman, orang kata, siapa nak tolong kita kalau bukan wali Allah, bukan malaikat. Dan sahabat-sahabat saya bertanya saya, "Men, ada cerita pelik-pelik tak semasa menunaikan fardu haji?" Saya ceritakan satu peristiwa di mana dalam keadaan yang hari ketiga saya berada di Mekah, saya tengok orang sepenuh-penuhnya melakukan tawaf, dan saya kata pada isteri saya, "Yang saya nak pergi rasa bagaimana keadaan orang yang paling sesak macam ni. Saya tak nak tawaf, saya nak pergi santai-santai saja," saya kata pada isteri saya. Dan Allah telah bagi pada saya bagaimana kaedah nak pergi ke dekat ke Kaabah walaupun orang ramai. Saya angkat tangan saya baca, "Subhanallah, Subhanallah." Jadi orang terkejut, orang berhenti
terbuka satu lorong untuk saya, sampailah saya dekat dengan Kaabah. Dan apabila saya dah sampai tempat yang saya hendak, saya pun mula nak angkat kaki, nak melangkah ke depan. Tuan-tuan dan puan-puan, nak bergerak ke depan saya tak boleh. Saya terasa yang di depan saya itu, ya Allah, orang tahan tak bergerak. Orang di sebelah kiri saya tolak ke sebelah kanan, orang di sebelah kanan saya tolak ke sebelah kiri, orang di belakang tolak saya. Semalam pun orang ramai sebab tempat itu tempat yang memang penuh. Tetapi semalam saya boleh bergerak, saya boleh tawaf. Dalam masa 30 minit, saya dapat selesai 7 pusingan. Tetapi hari ini saya nak angkat pun tak boleh. Dan ya Allah, tuan-tuan dan puan-puan, bau badan manusia busuk. Semalam tak ada bau. Dan dalam keadaan tersebutlah saya dah tak boleh bernafas. Dan saya fikir, ya Allah, ini bukan tempat aku nak keluar. Bila saya nak keluar saja, saya menangis teresak-esak. Kenapa saya menangis, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab pada masa itulah saya terfikir, hai Kamil, semalam orang ramai macam ni juga kan. Tetapi engkau boleh tawaf. Bau badan manusia tak ada kan. Tetapi hari ini, engkau nak berjalan pun tak boleh. Bau badan pun busuk. Inilah keadaan sebenarnya nak rasa. Tetapi semalam kau boleh jalan kan. Pasal apa engkau boleh jalan? Sebab akulah yang maha berkuasa. Akulah yang menentukan segala-galanya. Engkau ni hamba. Aku Tuhan yang boleh menentukan. Kalau aku kata engkau jalan, engkau boleh jalan. Kalau aku kata badan manusia tak ada bau, tak ada bau. Ya Allah. Allah bagi perasaan bahawa Allah itu maha berkuasa. Dan saya pun, tuan-tuan dan puan-puan, saya kata, saya minta ampun daripada Allah. Ya Allah, kau ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, saya pun nak keluar. Dalam saya nak keluar itu, saya tengok ada seorang tua yang nak keluar juga daripada Kaabah tersebut, tetapi dia melawan arus. Dia jalan sikit nak jatuh, kena langgar dengan orang. Dan saya tanpa fikir panjang lagi, saya pergi kepada dia. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya pegang tangan kanan dia dan saya tarik dia rapat dengan diri saya. Saya angkat tangan sebelah kanan, saya jerit kuat-kuat. Subhanallah, subhanallah. Nak keluarkan daripada orang ramai tadi. Terbuka satu jalan yang panjang, lorong. Saya boleh berlari anak-anak sikit. Subhanallah, sampai dekat hujung saya lepas tangan dia. Dia pegang tangan saya. Syukran, syukran, syukran. Dia kata, saya terletih. Penat saya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya lepaskan tangan dia. Saya terus pergi. Saya solat hajat 2 rakaat. Solat apa ni, sunat 2 rakaat. Saya minum air zam-zam. Dan pada ketika saya bertafakur, saya pun mendapat ilham yang saya terfikir. Okey, rupa-rupanya macam mana? Macam ni rupanya. Macam ni macam mana, tuan-tuan dan puan-puan? Orang tua tadi, orang Turki, saya nampak beg dia akan balik ke Turki, duduk ramai-ramai macam ni, dia akan bercerita pada saudara dia, seronoknya duduk dekat Mekah, seronoknya duduk di Madinah. Tapi satu hari Pak Teh tu, ya Allah, Pak Teh nak keluar daripada di Kaabah, tetapi melawan arus. Pak Teh mungkin dah nak kena langgar, nak jatuh, tetapi ada seorang anak muda yang datang sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia tarik tangan Pak Teh, dia bawa keluar Pak Teh jauh sana. Pak Teh boleh pegang dia, syukran, syukran. Lepas tu dia hilang macam tu. Tuan-tuan dan puan-puan, ingatlah, bila kita menunaikan ibadah haji, bukan semata-mata hubungan kita dengan Allah. Ingat, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan haiwan. Ingat, hubungan kita dengan alam sekitar, hubungan kita dengan bangunan. Kenapa kita nak pijak-pijak orang? Kenapa kita nak pijak-pijak orang bila kita melangkah-langkah nak pergi? Alhamdulillah, subhanallah, kita bertemu kembali selepas ini. Alhamdulillah, kita masih lagi dapat bersama dalam siri Mukadimah. Kali ini saya akan menyambungkan topik kita, iaitu ibadat haji, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hendak menceritakan tentang bagaimana suatu peristiwa yang telah mengubah seluruh kehidupan saya. Pada 10 Zulhijjah, iaitu pada hari raya haji. Dan kita biasanya untuk orang yang pergi menunaikan fardu haji perlu pergi melakukan ibadat melontar pada 10 Zulhijjah kepada 1 Jamratu, iaitu Jamratu Aqabah. Dan kita ada 4 hari seterusnya, pada tiap-tiap hari kita akan melontar. Tapi adalah peraturan-peraturan yang tidak akan saya sebut di sini. Dan mengikut jadual kita, maknanya kita akan pergi pada 11 malam selepas waktu Isya. Tetapi saya baca dalam buku tabung haji menyatakan bahawa waktu yang paling afdal adalah waktu duha, iaitu pada 11 pagi, pukul 9 pagi, pukul 10 pagi. Dan tuan-tuan dan puan-puan, pada pukul 7 pagi pada hari tersebut, saya panggil isteri saya, adik saya, kakak saya, dan kami bermesyuarat. Saya ceritakan pada mereka bahawa untuk ibadat melontar pada hari 10 Zulhijjah ini, waktu yang paling afdal adalah waktu duha. Tetapi
tabung haji ataupun pihak pengurusan akan membawa kita pada sebelah malam, iaitu sebelah Isyak. Kerana dikatakan pada sebelah pagi, waktu je ataupun suasananya tidak, keselamatannya tidak terjamin. Kerana orang-orang yang daripada negara-negara lain, mazhab dia macam hampir-hampir wajib. Dan mereka ini orang yang besar-besar. Demi keselamatan, maka orang Malaysia biasanya pergi pada sebelah malam. Dan saya tanya pada adik saya, Nana nak pergi waktu mana, Nana? Dan dia kata ikut abang. Kami ikut Kamil. Yang awak macam mana? Saya tanya isteri saya. Kan yang kita dah janji kat Malaysia kita nak buat yang terbaik. Tapi kalau keselamatan tak terjamin, it's up to you, terpulang pada you. You buat keputusan. Saya kata pada mereka, yang saya telah solat hajat, saya telah solat taubat, saya minta pada Allah, ya Allah, kau bagilah petunjuk padaku, ya Allah. Hati saya meronta-ronta, saya nak pergi pada waktu yang paling afdal. Waktu yang terbaik. Inilah tujuan saya datang. Saya kata pada Allah, ya Allah, ya Tuanku, aku datang ke sini semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Jom kita pergi pada waktu duha. Tunggu kita berkumpul dekat sini pada pukul 9 pagi. Pukul 9 pagi, tuan-tuan dan puan-puan, kami berkumpul. Dan seperti biasa, saya akan membaca doa sebelum melakukan sesuatu ibadat. Ya Allah, ya Tuanku, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Ya Allah, ya Tuanku, kami ingin melakukan ibadat melontar pada pagi ini. Dikatakan pada waktu ini adalah waktu yang keselamatan yang tidak terjamin, ya Allah. Tetapi kami datang ke sini semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Kami nak yang terbaik, ya Allah. Tetapi, ya Allah, bersama-samaku adalah isteriku, adik perempuanku, kakakku, ya Allah. Mereka adalah kaum wanita, mereka adalah kaum yang lemah, ya Allah. Ya Allah, aku tak ada upaya nak menjaga mereka, ya Allah. Ya Allah, Kau-lah yang telah menciptakan mereka. Aku pulang kepada Engkau. Kau jagalah mereka, ya Allah. Kami datang ke sini semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Kau bantulah kami, ya Allah. Kau bantulah kami, ya Allah. Kami nak yang terbaik, ya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya pernah dengar perkataan kusyuk. Itu dah pertama kali dalam hidup saya. Saya tahu bagaimana rasanya kusyuk tersebut. Seolah-olah saya bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan isteri saya pegang tangan saya, adik saya pegang tangan kakak kami. Dan kami mula berjalan. Subhanallah, subhanallah, meledeh air mata ni. Ya Allah, Rabbi Yasir, wala tu'asir. Ya Allah, Kau permudahkanlah kami. Ya Allah, permudahkanlah kami. Ya Allah, masuk terowong Ma'asim. Ya Allah, saya tengok orang datang dengan berpasukan, dengan bendera sebut. Labbaik Allahumma labbaik. Allahu Akbar. Tup kaki dan kami ni rasa kecil. Subhanallah, ampunlah dosa kami. Ya Allah, ya Allah, Kau bantulah kami. Tuan-tuan dan perempuan, saya tak nak berbohong. Sepanjang perjalanan saya 2.9 km, lebih kurang 3 kaki di hadapan saya sentiasa kosong di depan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampailah kami ke Jamratul Aqabah dan kami melontar 7 kali dan keluar bertahlul. Dan ketika dalam keadaan reda, saya berkata kepada isteri saya, Ya Allah, Allah tunjuk kebesaran Dia semasa di Mekah. Macam-macam Dia tunjuk. Hari ini adalah hari yang kemuncaknya. Dia beritahu pada kita bahawa akulah yang berkuasa. Kalau saya balik ke Malaysia, saya tak takut dan gentar kepada Allah. Saya adalah sejahat-jahat manusia. Saya adalah manusia yang paling nakal. Saya adalah manusia yang paling dajjal. Saya ucapkan kata-kata berikut. Kenapa saya sebut perkataan tersebut? Sebabnya, Ya Allah, saya teringat Allah bagi nikmat macam-macam pada saya. Umur 40 tahun baru baca Quran. Ketika saya tak nak pergi ke Mekah dan Madinah, Allah buka pintu hati saya, Ya Allah. Anugerah macam-macam Dia bagi pada saya. Dan inilah Dia tunjukkan kebesaran. Akulah yang berkuasa. Akulah yang menentukan segala-galanya. Kau hanyalah hamba. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah saya katakan kebesaran Allah. Ibadat haji ini boleh mengubah sempadan iman manusia. Dan kalau kita pergi dengan bersungguh-sungguh, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh perasaan takut dan gentar, insya-Allah Allah akan tunjukkan kebesaran Dia. Tuan-tuan dan puan-puan, ketika saya sampai dalam perjalanan daripada Jamratul Aqabah nak balik ke kemah, saya lesu. Saya menilai diri saya. Saya melihat apa yang ada pada diri saya. Apa yang telah saya lakukan selama hampir 40 tahun. Adakah saya cukup rapat dengan Allah SWT? Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi Allah masih lagi menunjukkan sifat-sifat Maha Pengasih Dia. Dia masih lagi tunjuk sifat-sifat Maha Penyayang Dia. Dia tunjukkan bahawa sifat-sifat, Ya Allah, aku yang berkuasa ini, aku yang maha besar ini, Ya Allah. Kamil, Engkau adalah hamba dan Engkau patut hampir dengan aku, bukannya menjauhi diri daripada aku. Tuan-tuan dan puan-puan, ibadat haji yang sebenarnya menceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala.
Apa yang kita nampak, segala peristiwa yang berlaku di sana, kalau kita kaitkan dengan kehebatan dan kekuasaan Allah, insya-Allah jiwa dan perasaan kita akan menjadi manusia yang takut dan gentar kepadanya. InsyaAllah. Kita jumpa lagi dalam siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.